Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya diberitahu oleh Tuan Imam tadi, saya pernah sampai di masjid ni 2009. Maknanya 14 tahun yang lepas. Alhamdulillah, saya rasa 14 tahun yang lepas, saya lebih tua daripada sekarang. Sekarang nampak muda pula tuan-tuan. Terima kasih atas jemputan. Mudah-mudahan program kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya telah mengedarkan pada tuan-tuan hadis yang akan kita bacakan bersama-sama pada malam ini. Baik, tuan-tuan baca bersama-sama dengan saya. An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masali wa masalukum kamathalir rajul au qada nara faja'ala al-janadib wal farash yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidhun bihujazikum anin nar wa antum tuflituna min yadayya. Baik, hadis daripada riwayat Imam Muslim. Hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari. Baik, ada dua hadis sahih daripada Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang neraka, tentang syurga. Baik, hadis yang pertama daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia. Jabir adalah seorang sahabat Nabi, anak muda, orang bujang yang berkahwin dengan janda. Dia bukan kahwin dengan anak dara, dia kahwin dengan janda. Jadi dah lama sangat Nabi tak jumpa dia. Maklumlah orang baru menikah. Jadi Nabi tak berapa nampak, tiba-tiba nampak dan ada di bekas baju Jabir ni kumkuma ataupun za'faran. Wangian za'faran tu bila kita bubuh dekat baju kita ni ada nampak kumkuma tu. Yang selalu tuan-tuan bubuh dalam nasi biryani apa semua. Jadi Nabi tanya, ni bekas apa ni? Nabi tanya, bekas apa ni? Oh, dia kata silap ni. Ni saya tadi, isteri saya ni duk peluk saya kena. Dah menikah ke? Dah. Dengan siapa? Dengan janda lah. Nabi tanya, kenapa tak kahwin dengan anak dara? Kamu tu bujang, kenapa tak kahwin dengan anak dara? Boleh seronok-seronok, boleh ngusik-ngusik, cuek-cuek sana. Janda ni maklum sajalah, tua badan. Dia kata, ya Rasulullah,
mak saya meninggal, bapak saya meninggal, saya abang yang duk kena jaga adik-adik perempuan. Saya ni laki nak kena jaga adik perempuan. Jadi kalau saya kahwin dengan anak dara, dia tak ada pengalaman bela anak-anak perempuan, adik-adik perempuan, dia tak ada pengalaman. Jadi sebab tu saya kahwin dengan janda, sebab dia dah ada pengalaman bela anak, dia ada pengalaman jaga perempuan, dia ada pengalaman. Tujuan saya ialah supaya dia bantu saya tengok adik-adik saya yang perempuan. Maka bila Nabi dengar jawapan Jabir, maka Nabi kata barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma bil khair. Yang tuan-tuan buat lagu tu. Barakallahu lagu. Jadi akak-akak oi, kalau anak kita nak menikah dengan janda, janganlah marah. Jangan ambil hadis tu sekerat. Tengok Nabi pun tanya kat Jabir, awak menikah dengan janda? Ha, mana menikah dengan janda? Mak oi dengarlah sampai habis. Nabi kata tak apa, Nabi doakan lagi barakallahu lakuma. Mudah-mudahan Allah berkati kamu berdoa. Jadi tujuan saya menikah dengan janda ni pun mak oi sebab saya nak jaga mak. Janda hak saya nak menikah ni, dia pernah bela mak dia. Mak dia sakit macam mak lah. Jadi pengalaman dia bela mak dia tu, mak pun dia boleh bela besok. Aku tak larang menikah dengan janda apa pun tak apa, tapi dia semua tua dengan aku. Astaghfirullahalazim. Satu bawa kudung dengar mak dia teriak macam. Jadi tengok bagaimana Nabi tanya apa sebab. Apa sebab. Dan bila disebutkan sebab dia, barakallahu lakum. Bukan Nabi larang nikah anak teruna dengan janda. Janda dengan anak teruna sama. Nabi tak larang pun. Cuma Nabi tanya, awak tak menikah anak dara dengan bujang. Anak teruna itu saja. Bila dia habis sebut, selesai masalah. Baik. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa masalukum kamasalir rajul aw qada nara. Kata dia, perumpamaan aku dan perumpamaan kamu adalah seperti seorang laki-laki yang duduk dekat dengan unggun api. Kak lehai kita ni petang-petang tak ada kerja apa. Buat cok kodok, ambil penyapu, sapu sampah. Sapu daun kering. Beberah duk sapu daun. Dah timbun, ambil api, bakar. Pukul 6.30 dia start. 6.30 lah. Waktu orang nak bang maghrib, waktu tu lagi seronok bakar. Loh. Tuan-tuan nampak tu. Lah maghrib awal, lagi dia seronok menyala terang api, ya Allah. Oi. Cuba akak-akak tengok, waktu api duk menyala tu, petang-petang lagu tu, apa benda yang nak main dekat api tu? Yang hak duk terbang, kita panggil pak tu, abang. Panggil apa? Menatang. Menatang apa? Tak tahu menatang apa. Menatang lah. Asal menyala api je dia kata nak masuk. Main terbang, dia tahu dah api itu hangat? Takkan binatang tu bodoh sungguh. Takkan tak tahu. Tapi nak juga masuk. Kata Nabi, perumpamaan aku macam laki-laki tadi. Nyalakan api, tiba-tiba kata Nabi datang kepada dia al-janadib wal farash. Datang kepada api tadi, belalang, datanglah dia ramah-ramah, yaqa'na fiha. Dan nak masuk ke dalam api tadi. Wa huwa yadhubbuhunna anha. Padahal aku ni punyalah duk larang, duk bantah, duk larang, duk bantah, duk halang. Tetap juga binatang-binatang tadi nak masuk ke dalam apinya. Tapi tetap nak masuk. Maka kata Rasulullah, perumpamaan aku ni macam ni lah. Aku nak halang kamu semua jangan masuk ke dalam api neraka. Tapi kamu banyak daripada kalangan kamu yang nak lepaskan pegangan tangan aku, pegangan kain aku. Padahal aku datang untuk menyelamatkan kamu daripada api neraka. Tapi banyak daripada kalangan kamu nak melepaskan ikatan, pegangan daripada tangan Rasulullah, kain Rasulullah, simpulan Rasulullah, ikatan Rasulullah. Kamu tetap nak memilih kepada neraka. Hadis riwayat daripada Imam Muslim.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ni hadis yang pertama malam ni. Nabi bagi perumpamaan. Nabi itu macam mana? Kata Rasulullah, perumpamaan dia aku ni macam orang yang duk menyala unggun api. Tiba-tiba datang belalang, datang ramah-ramah main nak terjun dalam api tu. Aku jenuh duk halang. Binatang ni degil dia masuk ke. Macam itulah perumpamaan. Aku ni datang nak ajak masuk syurga. Jangan masuk neraka. Aku datang ni nak bawa umat manusia ni masuk syurga. Tapi mereka tak mau ambil ikatan kain aku. Aku dah baling dah kain kat mereka. Mai ikut aku. Pegang kain ni. Pegang tali ni. Jom ikut aku. Tapi satu melepaskan tangan daripada ikatan kain aku. Mereka memilih untuk masuk ke dalam neraka. Tuan-tuan yang saya hormati. Cuba kita tengok hadis ni. Adakah kita termasuk dalam golongan yang nak melepaskan ikatan daripada tangan kain Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia nak ajak kita masuk ke dalam syurga? Berapa ramai yang pilih untuk masuk neraka? Sebab tu dalam pengalaman saya duk berceramah berpuluh-puluh tahun ni, golongan yang tak percaya kepada Tuhan semakin berani sekarang. Golongan yang tak percaya dengan Nabi lagi ramai, tuan-tuan, terang-terang. Apa yang dia orang tanya pada saya? Dia kata, Ustaz, saya tak pernah minta Allah jadikan saya. Bila saya Allah jadikan, saya buat dosa, lepas tu saya kena humban dalam neraka. Kalau Allah tak ciptakan saya tak masuk neraka. Soalan saya, kenapa Allah buat saya tanpa persetujuan saya? Tuan-tuan, gila. Babi pun tak gila macam tu, tuan-tuan. Dia sampai satu tahap dia boleh tanya, kenapa Tuhan tak minta persetujuan saya dulu? Dahsyat. Sebab tu, bila jadi benda macam ni makin merapu, tuan-tuan, saya rasa saya tak boleh nak berhenti ceramah. Sebab tiap-tiap hari dia mari orang-orang macam ni. Kalau saya diam, kalau saya tak menjawab, kalau saya tak diskusi dengan dia orang, tak discuss dengan dia orang, apa akan jadi, tuan-tuan? Walaupun saya tak ada lah boleh buat benda yang besar, skala yang besar, tapi sekurang-kurangnya saya boleh tarik belalang ni, tarik ramah-ramah hak Nabi duk sebut ni. Tak dapat 10 ekor, dapat sekok jadilah. Bandingkan begitu. Daripada kita biarkan belalang-belalang ramah-ramah tadi masuk dalam unggun api. Walaupun kita ni pun belum tentu masuk syurga, tapi kita usaha meneruskan usaha yang dibawa ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya hormati, saya nak ajak pada tuan-tuan untuk kita berfikir. Nabi ni ahli syurga, confirm syurga. Yang dia susah payah untuk kita pasal apa? Kalau dia tak peduli kita pun dia ahli syurga. Tapi dia tetap nak ajak kita. Dan ajak tu pula bersungguh-sungguh ajak masuk syurga. Sanggup berkorban, sanggup disakiti, sanggup dihalau. Malah nak dibunuh semata-mata nak ajak kita ikut dia supaya selamat masuk syurga. Kalau kita ni tuan-tuan, kadang-kadang tak peduli orang. Dah dapat nasi sepinggan, ayak segelas, duduk di kursi, duduk kat meja, tak peduli dah orang hak berdiri. Padahal mai kenuri satu kereta 4 orang. Ambil buffet, bubuh nasi, bubuh ayak, cari kursi ada kosong duduk. Yang 3 lagi duduk tercangak-cangak. Manalah aku nak duduk, penuh lah pula kenduri ni. Yang dapat kursi tu tak tengok dah. Biar mampu pergi apa? Siapa suruh? Mampu pergi apa dia kata? Siapa suruh lambat? Orang kata cepat lagi kursi tak ada. Hanya kerana sepinggan nasi, lupa kawan yang mai 3 orang sekali tadi ni. Padahal sepinggan nasi saja, seketul ayam, 2 ketul daging. Tapi tinggal kawan. Rasulullah, syurga tu terbentang untuk Rasulullah. Masuklah wahai Muhammad, kata Allah. Nak tunggu umat aku. Padahal boleh masuk dia peduli apa kita? Tak, dia nak tunggu kita.
Bukan setakat dia tunggu di depan pintu syurga. Nabi Muhammad tunggu nun di hari kiamat dekat telaga dia. Nak bagi kita minum daripada telaga Kausar. Lagi, dia tunggu dekat titian Sirat. Bila kita nak lalu dekat titian yang halus itu, Nabi doa, salim, salim, salim. Walaupun nama kita bukan Salim, dia tetap doakan. Selamatlah engkau, salim, salim, salim. Sampai tara tu kat nak Nabi Muhammad tolong kita. Masa tu jangan duk harap suami kita lah. Abang Bidin, tak jumpa dah. Bang Sok. Oh, Abang Ji. Abang Ji ke Abang Usuk ke Usuk Sontorion ke. Tak jumpa dah. Kalau ada pun dia tak tolong dah. Bang, bagilah pahala kat saya sikit bang. Kalau jumpa, aku pun tak cukup nak pergi kat hang. Yang betul-betul yang boleh tolong kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bukan tolong Nabi kita, sebenarnya kita tolong diri kita. Nabi dah tunjuk jalan, Nabi dah ajak jalan, Nabi dah tinggal jalan dia. Tinggalnya apa? Tolong diri kita sekali untuk masuk dalam syurga. Macam mana Ustaz nak tolong diri kita masuk syurga Ustaz? Nabi tunjuk jalan dia. Salah satu jalan dia tuan-tuan ialah jalan berumah tangga. Jalan berkahwin. Sebab ada orang yang benci kahwin. Ada orang dia tak suka kahwin. Ada orang tak suka kalau dikahwin lagi. Pun ada juga. Nah, yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Saya tengok malam ni lah Kak Leha ni daripada pukul 6.30 pakai telekong. Sampai sekarang pukul 9.10 tak buang-buang. Dengan hangat, dengan peluh menitik lah. Inilah Kak Leha tanda sayang pada Nabi. Sayang pada Allah lah. Baju saja berapa lai Kak Leha ni. Daripada seluar dalam, kain dalam, stokin dalam, sampai stokin luar. Loh, alim sungguh lah. Tadi puasa, kemarin puasa, hari Khamis puasa. Ya Allah, 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 Allah. Malam sat lagi, cincin di jari. Ingatkan duk buat apa? Duk zikir guna cincin. Subhanallah, subhanallah. Allah, alim sungguh lah Kak Leha ni. Alim-alim orang perempuan tu ada benda halal dia tolak. Tak pernah faham, faham tak faham sudah. Sealim-alim orang perempuan ada benda halal dia tak setuju. Apa dia Ustaz? Mana saya tahu. Kebetulan suami dia nama Tesla. Jaga-jaga kak oi. Kita rasa kita alim dah. Mai laki menikah lain. Tak apa. Tak apa. Mai. Buat. Nak tengok tak ada ke ada buat. Malam ada lagi. Besok lagi tak ada. Satu kampung cari tak jumpa. Nak sambung balik tak ada. Dia mekrak terus. Ustazah tu. Dia punya tak setujulah bab nikah dua ni. Sampai tahap macam tu. Bab Quran dia terima, sembahyang dia terima, puasa dia terima, umrah dia terima, haji dia terima, zakat dia terima. Sedekah pun terima, bukan setakat gelang dia buka masuk dalam tabung, gigi mas pun dia buka. Punya seronoknya sedekah. Bila mai suami menikah lain, sudah. Benda halal liha, halal. Nampak tak? Allah. Serupalah abang oi. Alim sungguhlah. Semayang sah depan. Semayang sah depan. Imam belum Bilal belum qomat dia dah standby. Imam kan Bilal ke apa? Aku makmum. Standby dah. Hui, tak tahu nak habaq lah. Pukul 5 pagi subuh belum masuk, terpacak dah. Gini nak semayang subuh, tak sabar ni. Alim betul. Tapi ada benda haram tak boleh tolak. No. Benda haram tak boleh tolak. Alim bagus dah. Ada satu benda haram tak boleh tolak. Di Mekah. Turun buat umrah, pakai baju pagoda, pakai baju seluar jerut, makan kebab satu, teh satu. Dia bagus punya tuan.
Hak mana faham, faham. Tak faham sudah. Tak. Sealim-alim kita hak jantan, benda haram tak boleh tolak. Sealim-alim orang perempuan, benda halal tak boleh terima. Hak mana faham, faham. Tak faham sudah. Aku tak apa nak faham dia kata apa. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jom. Jalan nak masuk ke syurga banyak. Okey. Jalan nak masuk ke syurga banyak. Abu Hurairah tu, dia sahabat Nabi di antara sahabat yang menghafaz beberapa ribu buah hadis. Ada 7 orang sahabat Nabi yang diiktiraf sebagai paling banyak meriwayatkan hadis. Salah seorang dia Abu Hurairah. Selain daripada Sayyidatina Aisyah, selain daripada yang kita duk sebut Abdullah bin Abbas, Jabir dan sebagainya. Salah seorang yang paling banyak mengingati hadis Abu Hurairah. Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, dia dilantik sebagai governor. Kemudian bila dia turun, Umar kena bunuh, dia tak mau dah. Dia tak mau dah jadi governor. Dia mengajar orang, tuan-tuan. Dia mengajar hadis pada orang. Biarlah kau masuk syurga melalui jalan sebagai pendakwah. Jalan untuk mengajar orang. Aku takut. Hang takut tak mana Abu Hurairah? Dia kata hari itu Umar Al-Khattab, dia siasat baju aku. Baju aku ni daripada kain cotton. Umar siasat. Duit daripada mana beli baju? Kalau Umar siasat baju aku pun aku takut. Macam mana Allah Ta'ala siasat di hari kiamat? Lagi aku takut. Jadi aku tak mau pegang jawatan apa. Aku nak mengajar orang saja. Itu jalan Abu Hurairah. Bila dia mengajak, tuan-tuan, dia bukan mengajak macam kita. Dia baca hadis, pingsan. Teriak, pingsan. Bangkit balik, mengajak, teriak, pingsan. Orang duk tengok dia, sat pingsan, sat mengajak, sat pingsan. Pasal apa? Pasal dia baca satu hadis yang panjang yang Nabi Muhammad cerita tentang berapa orang yang rasa dia baik, rupa-rupanya tak baik di depan Tuhan. Di hari kiamat tu, Allah Ta'ala panggil satu hamba Allah. Kamu siapa? Saya di dunia dulu, saya seorang qari. Saya seorang pembaca Quran. Tiap-tiap hari saya baca Quran. Tiap-tiap hari saya dengan Quran saja. Allah kata kamu pembohong. Malaikat pun kata hang pembohong. Allah kata kamu pembohong. Malaikat pun jawab kamu pembohong. Pasal apa bohong? Di dunia dulu kamu baca Quran bukan untuk Allah. Tapi kamu baca Quran nak tunjuk suara kamu sedap. Nafas kamu panjang. Kamu bukan baca kerana Allah. Dia duk rasa dia tu dah qari elok dah. Pegang Quran dah. Tapi Allah kata, tak, pasal kamu buat bukan kerana Allah. Mai yang kedua pula, tuan-tuan, satu orang yang mati syahid. Macam mana kamu mati? Apa hidup kamu? Saya mati syahid. Saya berkorban, berjihad untuk Allah. Bohong. Kamu pergi berperang tu, kamu nak tunjuk pada orang lain. Yang kamu ni berani, yang kamu ni hebat. Dan kamu nak tunjuk bahawa kamu ni boleh dapat syahid dengan kematian. Kamu berjuang bukan kerana Allah. Mai yang nombor 3 pula. Kamu siapa? Apa pekerjaan kamu dulu? Saya mengajar orang, saya ceramah pada orang, saya mengajar orang kepada Allah. Kamu pembohong. Di dunia dulu kamu nak tunjuk pada orang, kamulah yang paling bagus, kamulah yang paling pandai, kamulah yang paling bijak. Kamu pembohong. Pi masuk neraka 3 ni. Bila Abu Hurairah baca hadis tu, tuan-tuan, pingsan dia. Pasal dia takut dia jatuh. Dia takut dia jatuh dalam 3 tu. Aku ni ceramah, aku mengajak ni. Ada aku ni riak. Sikit punya hal, jalan. Aku baca Quran ni, adakah aku ni riak? Allahu Akbar, tuan-tuan. Nak tengok riak tak riak, tunggu bulan Ramadan. Bila buat tadarus. Satu geng 5 orang. Yang 2 ni tak apa lancar. Yang 3 ni lancar. Cuba tengok. Bila yang tak lancar tu baca Quran. Yang 3 orang lagi jadi apa? Bagi yang tak lancar baca. Haji baca Haji. Wabashiril ladzi na'a. Mana boleh ambil na'a? Ambil pada awal balik. Wabashiril ladzi na. Wabashiril. Cuba tengok muka 3 orang.
Tak habis dah kita. Lambat lah dah. Dah tahu slow pergi masuk kumpulan slow lah. Oh no. No. Dia mulai jadi riak dah. Dah tahu baca slow nak masuk juga. Aduh, kawan tu dah tebal muka, berlindang dah yang mata. Nak teriak dah. Ni parah ni. Nah, parah ni. Tenang. Tak pernah faham sudah tak ni. Oi, tuan-tuan, ada yang tak mau masuk tadarus geng ni slow, saya nak masuk saya seorang aja. Dia rasa bahawa dia bagus dah, dia nak perhabis dia seorang saya. Dia tak mau bantu orang lain yang slow tadi, tuan. Jadi ada orang yang masuk Quran, masuk syurga dengan jalan apa? Dia jadi ahlul Quran. Alhamdulillah. Pastikan ikhlas kerana Allah. Mudah-mudahan dalam kubur kita nanti cerah dengan syafaat Al-Quran. Bercahaya kubur kita dengan syafaat Al-Quran. Tak reput mayat kita, badan kita tak reput dengan sebab kita ni tuan-tuan mengamalkan Quran. Bila kita mati nanti, kulit-kulit kita ni lembut tuan-tuan. Nak mandi mayat senang. Allah cantiknya mayat orang yang menghafaz Al-Quran. Yang baca Quran setiap hari cantiknya tuan-tuan. Ada orang yang memilih jalan ke syurga dengan jalan jihad. Dia wakafkan diri dia untuk berjihad pada jalan Allah. Ada orang yang memilih syurga untuk berdakwah. Silakan semua jalan yang tuan-tuan buat. Selagi mana halal, selagi mana dibenarkan syarak adalah jalan yang boleh membawa pada syurga. Tapi ada satu jalan yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita syurga. Jalan apa? Jalan bersuami, beristeri, jalan berkeluarga, jalan beranak pinak. Kenapa kita tak anggap isteri kita tu sumber pahala untuk kita? Abang, beras habis. Habis hantar tak, bukan kata beras di rumah kita habis, supermarket pun tak ada. Puasa lah. Amboi. Dia pula malam-malam pas ceramah makan nasi. Hak isteri duduk lepak di rumah tu. Macam mana ni? Abang, gatai belakang ni garu Ustaz. Gatai. 2 kali gatai tu. Abang, gatai belakang tangan tak sampai. Tolong garu Ustaz. Gatai sangat hang ni nampak tu. 2 kali gatai. Hang nampak tiang tu. Hampir duduk tu hang buat lagu tu. Takkan nak tolong garu pun tak boleh. Allah, tuan-tuan. Di sinilah Nabi nak tunjuk kepada kita siapa yang terbaik. Baik, hadis tentang siapa yang terbaik ni, Abang Leman, banyak bang. 1. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Siapa yang paling baik? Yang paling baik di kalangan kita ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan balik Al-Quran pada orang lain. Paling bagus. Sayang bila buka kelas tajwid, yang datang Kak Leha. Belajar ma'arif li sukun. Orang perempuan je, bila mai kelas tajwid mereka, mai hak lelaki dia serah. Tak apalah mereka, biar mereka kita. Padahal mereka tak jadi imam, Pak Long. Dan saya pun tak jadi imam. Pasal apa saya nak masuk kelas tajwid? Dah lah, abang tak nak jadi imam di rumah. Ada rumah lain lah. Tu. Di rumah pun kita jadi imam pada isteri dan anak-anak kita pun nak tajwid juga. Baca Fatihah. Belajar. Dia kata, Ustaz, saya bukan tak mau belajar lah. Hari tu pergi lah. Ustaz tu suruh saya baca. Saya tak mau. Saya nak belajar ya, baca tak mau. Mana boleh macam tu? Belajar tajwid kena baca. Ni ada setengah orang perempuan, bila suruh baca Quran, okey, Kak Nak, baca Kak Nak. Baca. Bismillah baca. Uzur. Minggu lepas bukan uzur ke? Tak tahu main lagi. Tak apalah. Opah Leha, opah apa uzur? Astaghfirullahalazim. 76 uzur lagi. Tak apalah, kita serah orang lelaki lah. Haji Bidin, saya lama dah uzur Ustaz. Ni siapa nak baca ni? Tajwid ni dia kena baca. La ilaha illallah.
Sebab itu tuan-tuan, bila semua masuk kelas saya pakai duk uzur semua, tu yang saya tulis pelajaran perkataan ayat dalam bahasa Jawi, tulisan Jawi, bahasa Melayu. Bahasa Melayu tapi tulis Jawi. Baca dengan tajwid. Jangan suka bawa motor laju. Nampak tak? Berapa harakat ni mak apa? Ni opah uzur. Opah uzur kepala otak opah. Ni tulisan bahasa Melayu pak. Oh bukan Arab, bukan Quran. Dak saya tulis saja. Tu nak bagi alasan apa lagi? Minggu depan tak main dah. Itu yang saya buat dulu tu. Nak bagi mereka ni baca dengan lagu. Baca dengan lagu, baca dengan tajwid. Saya tulis bahasa Melayu dalam tulisan Jawi. Buat ikhfa, idgham, semua saya buat. Itu yang keluar dalam saya ceramah lama-lama dulu. Sini rokok dan hil aku nak hisam. Anda faham? Tak faham sudah. Entah. Kalau tak ada rokok dan hil rokok, Suria pun jadilah. Oh, ini wakil merbau kudung wakil untuk mereka daerah ni. Dekat daerah apa? Tuan-tuan yang saya muliakan, ada satu jalan yang nak memberikan kepada kita masuk syurga. Kita jadi orang yang terbaik. Apa dia? Jom jadi orang yang belajar Al-Quran dan lepas tu kita mengajar pula Al-Quran pada orang lain. Jadi jangan malu bang. Kita ada imam muda, kita ada imam satu, kita ada imam dua. Jom kita belajar Quran. Seronok belajar Quran. Bila kita tahu makna, bila kita tahu tadaburkan dia, bila kita tahu di mana ibtidak, di mana waqaf tuan-tuan, tu seronok dia. Ustaz, macam upah nak hafal Quran boleh Ustaz? Upah umur berapa? 70. Tak apalah, duduk diam-diam. Sebab kawan saya, arwah dah, dia suruh makcik-makcik ni, anak-anak murid dia, umur 65, 67 pergi hafal Quran. Dia buat saya semangat pula. Boleh. Hafal Quran. Makcik tu pun boleh. 5 orang main jumpa saya. Dia kata, Ustaz, kami 55 naik darah tinggi Ustaz. Dia kata sambil goreng ikan, kena hafal, kena basuh kain, kena hafal. Kami buat Ustaz, buat naik darah semua Ustaz. Yang makcik dia ikut cakap dia pasal apa? Dia tak apalah muda, makcik dengan cucu, dengan cicit, dengan beras lokal tak ada. Oh, macam-macam. Hai, tiba-tiba makcik nak hafal Quran, tak payahlah makcik. Baca Quran sudah yang pertama. Yang kedua, siapa manusia yang terbaik? Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling memberi manfaat pada manusia. Siapa di kalangan kita yang memberi manfaat pada orang lain? Kita adalah orang yang terbaik. Ada tanah, dia wakafkan buat kubur. Tadi ada jawatan kuasa masjid, mai jumpa saya lawatan ziarah mahabbah. Semalam 15 bas. Bukan, hari Isnin semalam tak ada bas. Hari ni satu bas datang dari Kelang. Hari Ahad 15 bas. Sabtu 17 bas main ziarah. Hari ni satu bas dengan 10 AJK masjid. Esok Ustaz, esok doktor apa tu ramai pula nak jumpa Ustaz. Sabarlah. Hari ni baru jumpa isteri saya. Allah lah jumpa hari Rabu. Macam pergi umrah. Saya di Penang, dia di Kedah. Dia di Kedah, saya di Penang. Tadi baru jumpa pukul 3.45. Saya main tadi pukul 4. Lah, abang ada ke? Lah, mama ada ke? Dia duduk bilik lain, saya duduk bilik lain. Sesompak nak jumpa, nak terkeluar. Lah, mama ada. Lah, abang ada. Terkejut. Lama tak jumpa, boleh terkejut. Astagfirullahalazim. Ni nak sampai rumah pukul apa ni tuan-tuan? Habis ceramah pukul 12. Pukul 3 sampai tuan. Nak jumpa isteri
Lagi susah. Sebab tu ada orang ajak saya menikah. Saya tak payahlah kau buang masa. Sebab dia kata dia nak jadi isteri, boleh dia menuntut ilmu. Dia kata, Ustaz boleh bimbing saya ke syurga. Til jannah. Tak payah buang masa. Jannah-jannah apa? Tak, saya nak ada orang yang bimbing saya. Dan saya nampak Ustaz ialah yang mampu bimbing saya. Umur 67. Dia kata kat saya yang saya tak boleh lupa. Dia kata apa? Saya tahu Ustaz muda pada saya. Tapi Ustaz, saya boleh terima walaupun Ustaz muda pada saya. Memang boleh terima, aku tak boleh terima ni. Susah hati kita pun. Nah, dia kata angka ya Ustaz. Umur tu angka. Astagfirullahaladzim. Tak payahlah kau kalau nak dapat ilmu jadi anak murid, bukan jadi isteri. Isteri tak jumpa pun. Nah, kau balik nah. Tapi kalau 27 insya-Allah lah kita ejah lah ke mana kan. Mana faham, tak faham sudah tak. Allah tuan-tuan oi, yang memberi manfaat pada manusia tu yang terbaik. Cuba tengok balik apa jasa kita untuk masyarakat. Ada tak sumbangan kita untuk masyarakat? Ada tak sumbangan kita untuk manusia? Tak ada Ustaz oi. Cuba tuan-tuan tengok dalam masjid ni, apa yang pernah kita sumbang? Kapet, aku tak wakaf. Kipas helikopter, tak. Aircon, tak. Cat masjid, tak. Wakaf, tak. Apa pun tak. Allah. Seronoknya tuan-tuan bila kita lalu ya tanah kubur tu, yang tu Tok Wan kita punya. Ya Allah, Tok Wan wakaf. Sebab tu saya kata tadi, jawatan kuasa masjid, mai jumpa saya. Dia kata depa baru duk mesyuarat tentang penggunaan tanah wakaf, tanah kubur. Dia kata selepas beberapa tahun akan dibuatlah Ustaz. Dia kata tak lama lagi ni akan percubaan. Selepas 15 tahun, kubur ni akan digali balik, diambil tulang belulang, letak selonggok, mai orang baru lah masuk. Oh. Dia nak buat macam tu lah ke? Dia kata dah. Ada 2-3 cara lah. Yang pertama, style tu lah. Jadi satu lubang tu, mereka boleh masuk, mereka boleh simpan 8 tulang. 8 mayat tu, 8 tulang ni, satu bunjuk satu, boleh masuk mayat satu. Kemudian, itu yang pertama. Yang kedua, kita buat tindan. Hak mayat hak di bawah tu, kubur di bawah tu di bawah, tindan tanah lain pula. Lepas tu hak di bawah tu lagu mana? Batu nisan pula panjang naik ke atas. Maknanya ada orang di bawah. Atas dia tu, double decker lah, double decker pula. Allah tuan-tuan, dan ni kita pergi ziarah. Sekali ziarah, 2 kubur. Kubur kita, mak kita hak bawah, hak atas tak tahu siapa dia. Kita duduk teriak di atas tu, mak dia, anak dia main. Saudara, kenapa menangis di kubur mak saya? Sudah tuan-tuan. Bukan mak hang. Ni mak aku pun dibawa kat. Kita share mak. Allah, kalaulah kita bagi manfaat tanah kita buat wakaf, buat kubur. Kita dah kekurangan ni, kena belajar dah. Kita kena terima hakikat dah tuan-tuan. Kubur kita macam tu dah, tak lama jadi macam Mekah, Madinah. Mahalnya tanah kita. Allahu Akbar. Sebab tu, saya cakap pada orang-orang besar, tuan-tuan ni memerintah orang Melayu, memerintah orang Malaysia, orang Islam ni, paling mudah sekali. Sebab siapa tuan-tuan nak susahkan? Kami nak buat masjid, tanah kami. Ni masjid ini tanah wakaf. Bukan kami minta. Nak buat masjid pun duit wakaf, bukan duit orang lain. Nak buat kubur, tanah kami. Nak bagi orang miskin, kami bayar zakat. Kami tubuhkan tabung zakat kami sendiri. Nak bagi orang belajar, nak bagi orang sakit buah pinggang, nak berubat. Menjaga orang Islam lah paling tak minta duit sekali. Tang mana yang susahnya bela orang Melayu ni. Kau nak jadi orang lain, tanah kubur, minta tanah tu, minta semua minta. Kami orang Islam tak. Sekolah tahfiz buat sendiri, pondok buat sendiri, masjid buat sendiri,
Surau buat sendiri. Tang mana hak tak kena? Sampai untuk bantu fakir miskin pun zakat kita bayar sendiri. Subhanallah, Masya Allah. Sebab tu tuan-tuan, peluang untuk menjadi orang yang terbaik ada bila kita buat apa-apa yang tadi. Termasuklah yang saya kata tadi, zakat tadi. Anfa'uhum linnas. Ustaz, ya. Ustaz ceramah bila? Saya ceramah start 1990. Di Pulau Pinang, Ustaz start ceramah bila? Dah lah Ustaz start pula. 2 kali start. Saya mula kuliah Maghrib di Pulau Pinang ni, Masjid Matang Jangguih. Lepas tu Masjid Batu, lepas tu segala masjid lah. Masjid Haji Rashid, tuan. Lama dah tak pergi lalu Masjid Haji Rashid tu. Maksud dia jumpa kubur dulu kan. Lama tak pergi dah Masjid Haji Rashid ni. Tahun 95 saya mengajak dah, 96 saya mengajak Pulau Pinang ni. Lama dah tahu. Abang ni daripada muda. Lah putih dah janggut ni. Daripada saya muda, dia muda. Duduk depan lagu ni. Tak pernah dia menyorok balik langsir. Lama sungguh dah. Jadi Ustaz, agak-agak berapa juta Ustaz orang dengar ceramah Ustaz. Tak tahu. Saya tak nak kira. Kalau sempua kira pun putih bayar. Kalau kalkulator kira tu, keluar nombor pergi hujung. Tak tahu. Berpuluh-puluh tahun saya ceramah. Bayangkan tuan-tuan, masjid ni 2009 saya main. Berapa belas tahun yang lepas. Berapa belas tahun yang lepas tuan-tuan? 14 tahun yang lepas. Jadi esok nak jumpa saya balik ni lagi 14 tahun. Oh, 2027 pula nak panggil ni. Betul ke? 2037. Agak-agak abang ni ada lagi dah. Televisyen saya masuk, radio saya masuk. Tuan-tuan bayangkan, televisyen tu nipis. Saya muat masuk. Bayangkan. Saya gemuk, perut boroi boleh masuk. YouTube ada, Instagram ada, TikTok ada. Ni parah ni. Tenang. TikTok ada tuan-tuan. X1R ada. Berlakon ada, menyanyi ada, jadi pak lawak ada, semua ada. Sekolah ada, pondok ada, tahfiz ada. Banyaknya pahala ustaz. Dak, bukan. Saya pelajar tahfiz. Saya pelajar ma'had tahfiz. Saya orang susah. Mak saya susah. Bapak saya mati tahun 73. Bila masuk tahfiz, mana nak cari duit tuan-tuan? Akhirnya saya dapat zakat. RM250 sebulan. Saya cakap dekat mak saya, mak tak payah hantarlah duit mak simpan duit mak cek dah ada dah. Mereka bagi zakat. 3 tahun dapat zakat, RM250. 100 duit poket, 100 setengah duit makan. Nasi. Yang tu yang duk hidup. Habis diploma tahfiz tuan-tuan. Saya mula jadi cikgu sekolah. Habis jadi cikgu sekolah setahun 2 tu, sambung belajar. Masa sambung belajar tu dah menikah. Jadi tuan-tuan, yang duk bertahan jadi ustaz ni, duk hafal Quran daripada sekolah pondok ni sampailah tahfiz ni dengan bantuan zakat. Agak-agak orang yang bayar zakat pada saya tu, dengan Jabatan Agama Majlis Agama Islam Pulau Pinang apa nama Perak tu, agak-agak dapat pahala tuan-tuan. Dapat Dia pun tak tahu yang dia duduk dalam kubur tu, dia hari kiamat besok dia kata, masa bila aku jaga orang tu? Masa bila aku buat tahfiz? Masa bila aku jadi penceramah? Masa bila aku jaga orang-orang tua, orang miskin, anak-anak yatim ni bila? Rupa-rupanya tuan-tuan, dia sedekah, dia bayar zakat, dapat pada orang yang mengaji. Orang yang mengaji tu pula buka yang saya sebutkan tadi. Pahala sampai pada orang yang bersedekah, berzakat tadi ni tuan-tuan. Ni dia yang dipanggil anfa'uhum linnas. Jadi tuan-tuan kena tengok benda ni. Apa benda yang aku buat yang boleh pahala dia berpanjangan sampai bila-bila. Cari jalan. Tak sangka pun tuan-tuan. Sebab tu Kak Leha tak payah jadi penceramah. Kak Leha pun nak jadi ustazah juga.
Tak payah ha. Kak Leha bayar zakat kat lembaga zakat Pulau Pinang tu, Jabat Zakat Pulau Pinang. Depa ada asnaf untuk fi sabilillah, depa ada asnaf untuk sekolah pondok tahfiz dan sebagainya. Yang ni yang duk tampung depa ni, bila depa besar dah habis sekolah nanti, depa jadi orang yang memberi manfaat pada manusia. Kita yang bayar zakat pada pejabat zakat tadi pun dapat pahala berpanjangan. Masya Allah. Cerah kita dalam kubur tuan-tuan. Ni bila pi bawa buku bank, suruh pejabat zakat kira. Ini ustaz tolong kira ustaz, makcik kena bayar zakat tak? Ustaz tu pun ambil sempur kira, dia tolak tarik. Lah ustaz tu kata, makcik tak kena zakat makcik oi. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Pasal apa? Tak kena zakat. Astaghfirullahalazim. Aku katok pula orang tua ni sekali lagi. Patutnya hang teriak, hang tak boleh bayar zakat. Ni dia teriak, ya Allah. Dia lintas jalan pejabat zakat tu, duk perkena cokotia dua pinggan, ngak-ngak ni. Apa hang ni? Yang ketiga, apa dia manusia terbaik? Khairukum li ahlihi. Yang paling baik di kalangan kamu ialah yang paling baik pada isterinya, pada keluarga dia. Ni baik nombor 3. Jadi Nabi bagi tahu kepada kita, jalan untuk baik, nak menjadi orang terbaik, jalannya ialah menjadi suami yang terbaik, bapa yang terbaik. Jom. Dah ada isteri dah? Ada. Jadilah suami yang terbaik untuk isteri. Ni adik-adik dah kahwin belum ni abang ni? Pakai serban tu. JJ tu. JJ Juventus ni. Harry Maguire tak ada? Baik. Ustaz ni siapa Harry Maguire? Tak tahu, saya pun tak tahu. Dah kahwin belum adik? Belum lagi. Tak ada. Tiga tahun apa? Dan 3 ada Pak Wah dah, Mak Wah dah. Tak ada rancang tahun bila. Tak ada. No. Allah, abang oi. Balik sekejap lagi, tengok isteri kita duk tidur. Duk atas bantai tidur. Abang cuba tengok dia elok-elok. Sian kat isteri aku. Dialah yang lahirkan anak-anak aku. Dialah yang susukan anak-anak aku. Dialah yang jerih payah. Duk jaga aku, jaga anak-anak, ya Allah. Kalaulah usaha dia ni tak bawa ke syurga malangnya dia, maka kita kena bertanggungjawab. Bagaimana nak bimbing isteri kita masuk syurga. Jangan masuk neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu, jaga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Takut tuan-tuan oi hari ni. Kita tengok terang-terang hari ni suami tak kisah dah. Isteri pakai terbelah, dia tak kisah. Isteri dia peluk dengan orang lain, dia tak kisah. Berlakon satu katil, dia tak kisah. So isteri dia berlakon dengan orang lain, berlakon sebagai suami isteri. Atas katil, dia tak kisah. Isteri dia kena cium, kena peluk, dia tak kisah. Hang ni nak jadi dayus ke apa? Nabi katakan ada 3 golongan yang takkan cium bau syurga. Lam yajidna rihaha, takkan cium bau syurga. Pertama siapa dia? Ad-dayus. Dayus ni Juventus bukan tak ada makwa. Sebab saya pergi ceramah di sekolah menengah, bila buka sesi soal jawab, budak ni angkat tangan, "Ustaz, kawan-kawan saya kata saya dayus." Loh. Pasal apa? Sebab saya tak ada makwa. Dayus. Dayus tu bukan tak ada makwa. Astaghfirullahalazim. Dia faham bila tak ada makwa, hang dayus. Tu apa Ustaz? Mati pucuk. Astaghfirullahalazim. Hang bukannya pergi sekolah untuk cari makwa. Dayus maknanya membiarkan isteri, membiarkan anak perempuan yang berada di bawah tanggungannya melakukan maksiat. Itu dayus. Allah nak bagi jalan untuk masuk syurga. Bila kita kahwin, ganjaran pahala semayang berlipat kali ganda.
Bila kita berkahwin, keberkatan berkahwin banyak. Allah bagi banyak kebaikan dengan sebab berlakunya perkahwinan. Tetapi kalau kita jadi dayus, kita tak kisah, sayang tuan-tuan. Nombor 2, yang takkan cium bau syurga siapa dia? Qati'ur rahim. Orang yang memutuskan silaturrahim. Masya Allah, tuan-tuan. Nabi ni duduk dengan sahabat-sahabat bawah kebun kurma. Datang seekor burung duk pusing-pusing kat Nabi ni. Sahabat Nabi pun nak hambat burung ni. Nabi kata jangan. Burung ni mengadu kat aku. Ada di kalangan kamu yang pergi ambil telur dia. Ada di kalangan kamu yang ambil telur dia. Pulangkan balik. Siapa yang ambil? Saya Rasulullah. Letakkan balik telur burung ni. Kalau dengan burung pun Nabi jaga tuan-tuan. Ada satu orang sahabat naik di atas kuda. Hak seorang tu pun naik atas kuda duduk menyimbang. Duduk menyimbang. Kuda tu berdiri, mereka duduk menyimbang. Macam kita naik motor, lepak tu. Motor tak apa lah, tak lenguh pinggang. Kuda ni binatang. Hang duduk lama-lama tu, Nabi tegur dah. Ada unta yang berlari, mai jumpa dengan Rasulullah. Mai tunduk dekat Rasulullah. Mengadu pasal apa? Tuan dia nak sembelih dia. Sedangkan dia dah lama dah berkhidmat untuk tuan dia. Unta ni mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni nama dia rahmatan lil alamin. Binatang pun tuan-tuan Nabi pertahankan. Kalau nak binatang Nabi jaga, tambah sama-sama manusia. Ada yang main tumbuk kok suka, ada yang main belasah kok suka, ada yang hutang tak bayar, ada yang curi, ada yang tak bagi nafkah. Ada yang bercerai dengan isteri dia, dia tak bagi belanja duit pada anak-anak dia. Yang isteri pula tak cukup nafkah, suami bagi tak cukup, pi meniaga pula dalam meniaga untung sikit, kena scammer pula. Niaga lah nasi lemak malam-malam, nak dapat duit, nak tampung anak. Suami tak bagi nafkah, bercerai dah. Dapat duit 200-300, mai scammer pula. Makcik ni ada, saya daripada JNT. Ada barang, makcik ni ada barang larangan ni. Larangan, lebur 300. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kalau kita buat zalim pada isteri kita, macam mana? Kalau kita buat zalim dengan orang, tadi saya tengok video, satu orang belasah budak. Dengan badan dia tegak, pergi belasah budak duduk hantar barang ni. Grabfood ni. Pasal apa hang tumbuk dia? Tak ada sebab tumbuk dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan keluar daripada masjid, tuan-tuan pakai kasut orang lain pun zalim lah. Macam mana nak masuk syurga? Cari-cari kasut kita tak ada. Oh, ni aku malas ni. Ni aku malas main masjid ni. Ni aku malas ni. Lala dia balas. Malas dia balas. Dia balas tu pula kasut Tok Imam. Tok Imam kata ni aku malas ni. Aduh. Tok Imam pula balas kursi masjid. Dia balas semua habis yang tak ni. Jangan ambil kasut orang. Ada yang pakai kasut orang pergi masuk tandas. Tuan dia pun cari kasut aku ambil dah, ya Allah. Padahal orang pinjam kasut dia pergi masuk dalam tandas. Tak habang. Dia balik kaki ayam duk teriak. Kenapa abang kasut dia pun ambil, aku tak pergi dalam masjid. Pasal kasut tu punya pasal tak main masjid dah. Aku serik sungguh dah. Bukan kata sekali, 3 kali, 3 batal. Tak mau dah. Betul hang sembahyang Jumaat di mana? Di rumah. Kasut punya pasal tuan-tuan, sembahyang Jumaat di rumah, dia buka secara langsung Masjid Negara. Khutbah dia dengar. Allah, tuan-tuan jangan mai sebab ada orang yang hati tisu. Dia hati tisu tuan-tuan. Dengan sebab tu putus silaturahim, tak masuk syurga. Yang ketiga yang tak masuk, yang tak cium bau syurga ni apa? Orang yang derhaka kepada mak bapak dia. Tuan-tuan, kita boleh masuk syurga dengan sebab kita ada mak. Kita boleh masuk syurga dengan sebab kita ada bapa.
Kita boleh masuk syurga dengan sebab kita ada suami, dengan sebab kita ada isteri. Jomlah akak-akak cari syurga dengan jalan tu. Bukankah Nabi kata orang perempuan ni masuk syurga dengan 4 jalan? Yang pertama, jalan sembahyang. Dan memang orang perempuan kuat sembahyang. Duha dia buat. Saat lagi tengah malam witir dia buat. Bangkit pula dah terkejut sembahyang tahajud. Memang orang perempuan paling kuat sembahyang. Mengandung pun sembahyang. Abang-abang ingat mengandung senang. Betul-betul tengok perempuan mengandung. Susahlah. Sembahyang tak tinggal. Pergi kerja motong getah mengandung. Bawa anak. Ada isteri mengandung. Dia tinggal anak dia di rumah. Dia bagi keluar selalu. Duduk saya mak pergi kerja. Lagi balik mak masuk balik. Tak ada tuan-tuan. Nak turun rukuk tu pun, aduh. Nak turun sujud tu pun, aduh. Kena 8 orang anak. Saya baru ni jumpa kawan saya, anak dia 13. Telan Eliok tu je. 13. Loh. Digelak ya. Tak, saya bukan kata dia hebat. Saya kata isteri dia hebat. Dia hebat apa? Dia kan beranak. Isteri dia lah hebat. 13 anak. Allah. Dia hebat tak mana? Dia hebat cari makan. Cukup, tuan-tuan. Cukup. Tak rasuah pun elok, tuan-tuan. Tak ada mau buat bank pun. Boleh no? Boleh lah. Anak menantu 2-3 orang menantu . Yang kecil tadika. Loh. 13 anak tuan-tuan umur tu dah saya. Anak tadika. Ni anak ke cucu? Anak. Duk tunggu tadika. Oh, dahsyat tuan-tuan ni Allah Ta'ala bagi rezeki dia. Tuan-tuan yang saya muliakan. Nombor 2. Orang perempuan nak masuk syurga ni jalan apa? Puasa. Nombor 3. Orang perempuan nak masuk syurga ni jalan apa? Jangan berzina. Yang keempat, orang perempuan nak masuk syurga ni apa? Taat kepada suami. Pilihlah mana-mana pintu syurga nak masuk. Tuan-tuan nampak dalam masjid kita ni berapa banyak pintu. Pintu depan, pintu belakang, pintu apa. Masuklah mana-mana nak masuk. Kalau masuk pintu belakang, nak sampai ni depan, jauh sikit. Nak jumpa Ustaz Kazim lah, contohlah. Kalau aku main situ, aku ramai. Kalau main kot tepi, nak main kot tepi, dia berkunci pula dah. Nak jumpa Ustaz Kazim senang tak mana? Oh, masuk ke bilik Tok Imam. Mai masuk bilik Tok Imam, Ustaz Kazim masuk bilik Tok Imam. Oh, Ustaz Kazim kan jumpa. Kalaulah dia kata, masuklah mana-mana pintu syurga yang nak masuk. Agak-agak tuan-tuan nak pilih pintu mana? Pintu syurga tingkat bawah atau tingkat yang paling atas sekali? Dia jawab nampak. Nak motor apa? EX5 ke ZZR? Nak kereta apa? Kanch ke GTR? Dia gitu. Nak rumah lokoi ke? Nak rumah banglo? Lokoi, low cost, lokoi lah. Nak mana? Jadi tuan-tuan, bila Nabi kata, masuklah mana-mana syurga yang kamu nak masuk, pintu mana nak masuk, maknanya kita akan pilih pintu syurga tingkatan yang paling tinggi sekali. 4 ni untuk orang perempuan. Tapi Ustaz, tak tahulah Ustaz, kak boleh masuk syurga ke tak? Suami kak mati. Oh, kenapa? Covid. Oh. Anak 6 orang Ustaz. Duk belah mereka. Ada lah gitu. Tak tahulah Ustaz, kak ni boleh tak masuk syurga? Suami tak guna langsung. Jahatlah suami tu Ustaz. Kak pun kadang-kadang hilang sabar lah. Inilah dia tuan-tuan, contoh-contoh orang perempuan yang duduk dalam syurga. Mewakili semua orang perempuan, isteri kita. Tuan-tuan tahu tak, dalam syurga ada perempuan nama dia Asyah. Suami dia sangat jahat. Nama suami dia Fir'aun. Suami dia bunuh orang, Mat. Sin. Bunuh budak, Sin. Allah, Juventus. Fir'aun ni kata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan paling tinggi. Jahatnya, suami jahat.
Tapi isteri dia baik. Jadi akak-akak ada tak suami akak jahat? Malah cakap saya, dia duduk depan ustaz sekali. Astagfirullahaladzim. Buat tenang sikit kak. Tak tahu ustaz, dia bukan bagi kak semayang. Kak semayang pun curi-curi ustaz. Dia tak bagi kak balik rumah mak kak. Kalau balik dia tampak kak. Dengan pak mertua pun dia tampak ustaz. Oi loh. Awaknya teruk dengan lelaki kak ni. Tak tahulah ni. 3 suku lagu mana tak tahu. Kak, antara suami akak dengan Firaun mana teruk? Teruk Firaun kan? Firaun, suami akak tu on je. Tak ada akak weh. Kalau Asyah pun boleh sabar masuk syurga, takkan akak tak boleh sabar. Kalau dah habis sangat tak boleh sabar, minta cerai. Dah, simple. Tak boleh dah Ustaz, saya tak boleh tahan dah Ustaz. Dia sampai pijak perut saya tak boleh tahan Ustaz. Mak Angah tak boleh tahan Ustaz. Pergi minta cerai. Lepas habis edah, nikah lain. Macam mana Mak Angah? Hak baru ni okey? Alhamdulillah Ustaz. Tak pukul apa ni. Elok Ustaz. Elok. Dia dua-dua tangan tak ada. Oh. Dia meniga tebu orang tu pasal Ramadan. Pergi masuk-masuk tebu dengan tangan sekali Ustaz. Jadi Mak Angah ambil dia kan senang tak pukul apa lah. Habis ikut dia terajam pun tak kita dan ngelak tak. Kan senang hidup kita kok ni dah kena seksa tu, degi pula tu. Tu yang saya cakap dulu, dah kena pukul. Dia bawa ayam ni satu botol besar. Suruh saya jampi. Kenapa kak? Dia buka mata dia, lebam belah sini. Suami pukul ke? Ya. Tu minta ustaz buat doa sikitlah bagi lembut hati dia. Tak payah lembut-lembut kak Pi boleh polis report. Pi hospital report. Lepas tu pi jabat agama minta cerai. Ada ke isteri nak pukul-pukul. Nabi tak pernah pukul isteri Kak tak mau lah cerai. Kak tak mau cerai ustaz. Kalau tak mau cerai sabar. Kak tak sabar dah ustaz. Kalau tak sabar cerai lah. Tak cerai. Kak tak mau cerai. Tak mau sebut janda. Kalau gitu sabarlah kak. Buat macam mana. Dan dah jodoh lagu tu. Kak tak sabar lah ustaz. Sat lagi kalau aku yang hilang sabar sat lagi. Aku buat John Cena kat hang sat lagi tak pasal kot. Oh, dah lah kena pukul. Degil kepala otak tu. Pilah bercerai maklum. Oh, bercerai bukannya jahat. Kalau jahat Allah tak bagilah bercerai. Cerai tu selesaikan masalah. Berapa ramai lepas bercerai, Allah bagi isteri hak lagi baik daripada hak dulu. Allah Ta'ala bagi balik suami yang lagi baik daripada bekas suami dia. Kadang-kadang lepas bercerai, rujuk. Dua-dua bahagia. Hak lama-lama tu buang perangai buruk, pengajaran. Sebab tu dalam tempoh bercerai, dia ada nama dia iddah. Dalam bahasa orang putih kita, cooling period. Tempoh bertenang. Duduk menung-menung. Baru ni saya jumpa satu isteri janda. Mula-mula bercerai. Saya tanya kat dia, kak kalau suami tu nak balik, ambil je lah, rujuk lah balik. Tak mau tak? Tak mau dah, serik dah. Sebulan tu saya jumpa balik. Kak kalau dia minta kak terimalah balik. Tak tahu Ustaz tengoklah, nampak. Tu nama dia cooling period. Kemarin saya tanya lagi. Kak, kalau dia minta sambung balik kak ni dah ada edah lagi, ambil lah kak bagi dia insaf. Ada dia call. Nampak entah. Tak lama bagi rujuk balik tu. Itulah nama tempoh bertenang. Dalam tempoh tu buat syarat balik. Sebab tu bila kita berlaku perceraian, dia bagi duduk menung. Silap aku pukul dia. Memanglah dia mulut beret tapi dia masak sedap. Lah apa pun tak ada. Larat dia makan nasi bungkus ni, cemuih ni. Aduh, silap aku barang betul lah. Silap bodoh betul aku tu. Isteri pun sambil duduk tengok TV, dia bukan tengok. Memanglah dia baran. Tapi dia bagi duit. Lah baran tak ada, duit pun tak ada. Sudah.
Dah lah berah mahal ni. Kalau gitu abang oi, ambil handphone, WhatsApp. Akum. Isteri dia pun jawab, "Hai, apa heran tua ni? Wakelem." Menjawab, ada harapan. Balas balik, "Wak apa tu?" Balas balik, tak ada wak apa pun. Ada harapan cerah masa depan Lagi sekali tanya, ingat kita tak? Dia balas, boleh belah. Sudah. Abang-abang kalau gitu datang sekolah saya. Ramai anak janda sekolah saya. 78, 69 ambil lah. Kak Som tu 73. Kaki 6 tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi akak-akak sabar. Suami kita belum jahat macam Firaun. Akak-akak di sini yang bela anak-anak tak ada suami. Suami aksiden, suami meninggal, suami sakit, suami tinggalkan kita, cerai, besarkan anak. Ada tak contoh satu ibu yang bela anak tanpa suami? Ada, nama dia Maryam. Dapat anak namanya Nabi Isa alaihissalam. Apa yang orang tak kata pada Maryam? Dahlah suami tak ada, dahlah duduk di masjid, tak pernah buat jahat, tiba-tiba mengandung. Orang masjid mengandung perempuan. Tak pernah keluar langsung, tiba-tiba pregnant. Netizen viral. Trending lah. FYP. Ini parah ni. Tenang tuan-tuan. Bayangkan satu perempuan yang sangat dihormati mengandung. Heboh. Macam kita lah. Kita ni tuan-tuan, kalau orang tak kahwin mengandung, heboh tak? Heboh. Yang kahwin mengandung pun heboh. Lah, mengandung pun. Bukan dia beranak dah kata. Tu lah kata lekat pula. Loh. Ada laki pun heboh. Yang paling heboh siapa? Nurse. Kak nak bagilah kat orang lain pula beranak. Tiap-tiap tahun Kak nak je beranak. Nurse bising tuan-tuan. Siti Maryam dahlah miskin, susah. Orang pula pulau dia, orang kutuk macam-macam. Tapi dia tetap jaga anak dia. Dia tetap jaga maruah dia. Yang belakang kita ni abang, berapa ramai di belakang ni Kak Jan Berapa ramai Kak Jan di belakang ni? Kak apa tak? Kak Janda. Kak Jan lah, tua. Kalau muda Kak Jan, kalau tua Jentu. Susahnya jadi janda. Janda yang mana? Janda yang mana? Sampai dia buat lagu. Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Sian. Pi kenuri. Orang janda ni, orang tengok. Jaga Dia mai Dia jaga lelaki apa Janda tu mai dah. Padan dengan hak jantan duk masak di dapur pun berhenti duk kacau lauk. Mai. Sian kat janda tuan. Mai kenuri orang kata. Tak mai kenuri tu jenis tak campur dengan orang. Tahu lah kata. Dia mai orang kata. Dia tak mai pun orang kata. Laki tinggal dia pun orang kata. Dia tinggal laki pun dia kata. Semua dia kata. Tu kadang-kadang janda ni dia balas balik. Saya dia kata kat saya Ustaz. Saya kata balik. Geram. Kau kata apa? Saya kata. Betul? Dia pun balas balik Ustaz. Dia pun kata kat saya. Dia pun kata lah. Betul? Kau kata balik. Bila nak habis ni? Duk kata. Diam sudahlah kau. Kau jadi macam Siti Maryam. Dia ahli syurga. Tak ada suami. Anak dia tak ada pak. Dia boleh masuk syurga je pun. Ada orang di sini Allah Ta'ala uji. Dengan suami yang baik. Akak-akak. Kalau akak-akak dapat suami yang baik. Bersyukurlah. Akak ingat senang orang lelaki-lelaki nak main sembahyang subuh. Tu soalan dia. Main dengan ceramah macam ni, boleh. Habis ceramah, suk gearbox. Habis-habis kot kacang kuda. Sembahyang subuh, mana ada orang berniaga kacang kuda? Ada tuan-tuan orang berniaga suk gearbox. Subuh-subuh sepi tu.
Bukan kata subuh semi'i, subuh sema'i, subuh sedolah, apa pun tak ada. Subuh suami akak boleh main semayang di sini. Allah, akak oi, mana nak cari kak? Tapi masalah dia main subuh tapi tak sampai masjid tu masalah. Rupa dia kono sebelum masjid tu. Ada rumah janda seorang. Bini nombor 2. Pun ada juga. Jadi akak-akak ikut belakang dia. Tapi suami akak boleh semayang. Suami akak boleh main masjid. Suami akak tak pernah angkat tangan. Nak angkat tangan. Tak ada. Ustaz. Kalau kita nak marah. Macam mana Ustaz? Jangan sebut I. Sebut F. Yang nak jadi marah tu sebab I. Nampak tu. Lepas ni sebut F. Tak jadi marah. Tak boleh. Pasal apa bila nak marah? Budak ni. Budak ni. Pasal apa? Lepas ni sebut Z. Z budak ni. Budak tu pun gelak. Mak dia pun gelak. Ni yang saya nak marah je. Lepas ni jangan sebut Begitu juga hantu kalau gelak. Jarang hantu gelak. Hantu semuanya. Pasal apa tu? Pelik orang tu ni. Hei, tuan-tuan oi. Akak-akak ingat senang ke nak dapat suami yang langsung tak angkat tangan? Jangan kata tanpa. Dia macam tu pun tidak. Kita duduk dalam kereta, suami bawa. Anak-anak kat belakang. Kita duduk beletek kat suami kita. Abang bereklah abang. Oi, abang. Laki dia. Abang nak pergi mana? Abang. Setengah suami, dia siku tu tuan, diam terus isteri. Sampai ke rumah, diam. Mak ni mati ke hidup? Suami akak ni tak marah langsung. Akak nak cari mana? Nak cari mana lagi tuan-tuan akak-akak Nafkah cukup. Kain baju dia basuh sendiri. Dia sendiri setrika baju dia. Dia tak bagi kita setrika. Akak-akak ni betul-betul jaga anak ya. Dapat suami macam ni sebelum tidur, semayang taubat, pukul 5 semayang tahajud, Khamis dia puasa. Dia kejut kita sahur hari Khamis. Sok. Esok Khamis, sok. Kita pun makanlah bangkit sok. Ingat senang ke suami nak puasa sunat? Pergi pejabat dia makan nasi. Balik petang tu muka lepeh. Abang dia pada buat kenduri di pejabat, abang tak makan, abang puasa. Pada dia minta kedara 4 pinggan tu. Allah, akak-akak oi, kalau begitu jaga suami akak elok-elok. Nanti akak dapat macam Siti Khadijah. Siti Khadijah dapat suami yang sangat baik, nama dia Rasulullah. Rasulullah tak menikah lain sepanjang kahwin dengan Khadijah. Dan bila Khadijah mati, Rasulullah masih sebut lagi nama Khadijah. Sampai Aisyah jelas, sampai Aisyah kata, ya Rasulullah, bukankah Allah menggantikan orang yang lebih baik daripada Khadijah? Kenapa Rasulullah dah sebut Khadijah lagi? Rasulullah tetap sebut Khadijah. Bila ada susu, Rasulullah ambil susu ni bagi pada kawan Khadijah yang masih hidup. Bila dapat daging, bagi makanan ni pada kawan Khadijah yang masih hidup. Kenapa? Itu kawan Khadijah. Makcik tu kawan Khadijah. Dia dah tua dah. Saya ni teringat pada isteri saya, bagi kat makcik tu. Allah, tuan-tuan, hebatnya Rasulullah. Mereka tanya kat saya, Ustaz, apa hukum buat maulud? Nabi tak sambut maulud pun. Saya kata, tak salah, ingat Nabi. Maulid ni kita ingat Nabi kita. Ingat dia pergi naik ke langit, kita sambut Isra' Mi'raj. Ingat dia dapat Quran, kita buat nuzul Quran. Ingat Nabi pindah ke Madinah, kita buat Ma'al Hijrah. Ingat Nabi Muhammad dilahirkan, kita buat maulid. Apa masalahnya? Takkan kita mengingati Nabi salah? Nabi juga mengingati orang mati. Nabi ingat ke siapa? Nabi ingat pada Khadijah. Nabi sebut pada Khadijah. Nabi buat macam-macam pada Khadijah. Padahal Khadijah dah mati dah. Adakah salah perbuatan Nabi? Nabi sedekah
untuk pada Khadijah, kawan Khadijah, sebut Khadijah. Sampai Aisyah tu jealous pada Khadijah. Padahal Khadijah dah mati dah. Kalau Nabi ingat pada Khadijah, takkan kita tak boleh ingat pada Nabi? Simple tuan-tuan. Macam-macam orang kata hari ni maulid bida'ah lah bida'ah. Dia pergi ambil gambar video negara seberang pula. Gambar negara mana tak tahu tuan-tuan. Pergi buat sallallahu ala Muhammad. Dia pakai topeng. Dia lah ramai-ramai lagu tu. Yang hak laki jadi pakaian perempuan. Terus dah duk kira negara tu lah tuan-tuan. Oi, Islam tak Islam mereka menikah. Tu bukan ajaran Nabi kita. Tuan-tuan nak kira negara tu habis. Depa Islam tak Islam boleh menikah, hak Islam boleh masuk agama lain. Kita nak banding dengan kita, jangan cakap macam itu. Hang nak rosakkan maulid, ambil contoh pada tempat lain. Tak kena tu tuan-tuan. Nabi pun tak ajar macam tu, haram. Laki-laki berpakaian perempuan, haram. Tuan-tuan yang saya muliakan, yang keempat, adik-adik perempuan. Kalau nak masuk syurga, adik-adik ni ada ayah? Ada. Ada mak? Ada. Tolong taat macam Siti Fatimah. Dia sayang sungguh dengan Rasulullah. Dia cinta sungguh pada bapa dia. Akhirnya Allah bagi dia syurga. Jadi adik-adik, kita ada bapa kita, kita ada mak kita. Cinta sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah gantikan kita dengan syurga. Baik, hadis yang kedua daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, semua umatku akan masuk ke dalam syurga, melainkan yang enggan. Ada ke orang tak mau masuk syurga? Ada. Nabi kata semua orang masuk syurga umatku, melainkan yang tak mau. Maknanya Ustaz, kalau semua umat Nabi masuk syurga, maknanya Ustaz, muatlah syurga Ustaz. Muat. Tak, kalau semua umat Nabi masuk syurga, tak muat Ustaz. Muat. Muat. Allah kata syurga tu seluruh langit dan bumi. Tuan-tuan jangan faham syurga ni macam masjid kita. Jangan faham. Habis lah. Hak mana lambat tu, duduk kat pintu tu. Duduk atas tangga, duduk menung. Awak tak masuk. Penuh, perempuan penuh, tak muat. Agak-agak ada dialog tu di syurga. Kak Leah, awak tak masuk syurga? Penuh lah. Sliding door pun tak boleh tutup tu. Punggung, belakang punggung sliding door. Malaikat kata tak boleh masuk lah. Dia takkan ada di pintu syurga tu malaikat duk tahan. Minta maaf ya tuan-tuan. Syurga dah penuh. Minta maaf lah. Tak dapatlah masuk lah. Awak yang lambat sangat. Kami mai dah. Merbau kudung tu. Lambat tu. Minta maaf lah makcik. Syurga penuh. Takkan seorang tak boleh masuk malaikat. Makcik seorang aja. Makcik nampak tu. Sliding door tu pun tak boleh tutup makcik. Sesak sungguh dah tu. Tu kalau makcik tak boleh masuk syurga, makcik nak pergi mana? Neraka banyak kosong makcik. Makcik pergi neraka. Nabi sebut dah dalam hadis ni, semua orang boleh masuk syurga, melainkan tak mau. Hang yang tak mau. Tak mau tu apa? Aba. Aba tu apa? Enggan. Melainkan orang yang aba, orang yang enggan masuk syurga. Pasal apa? Yang tadi saya sebut. Suruh semayang, tak mau. Ustaz, hari tu ada ustaz mengajak mana? Tahu ustaz mana? Tahu dia kata, kita semayang ni tak boleh minta syurga. Kita semayang ni niat kerana Allah ya. Memang niat kerana Allah. Tapi minta syurga tak salah. Pasal apa salah pula? Tak ada macam kita tak ikhlas kan. Kita nak syurga tu, hang nak apa? Hang nak apa? Cita-cita kita syurga. Jangan kata tak betul tuan-tuan. Makcik nak masuk syurga Ustaz. Betul lah tu. Tak, dia tak ikhlas. Kita sebut kerana Allah sajalah. Bukan kerana syurga. Ustaz tak mau syurga sudah. Tak, saya nak syurga juga. Tapi saya ikhlas pada Allah. Habis tu makcik nak syurga, makcik tak ikhlas kan? Makcik tak habang pun tak apa. Ni Nabi duk sebut ni. Semua umat aku masuk syurga melainkan yang tak mau. Siapa yang tak mau? Yang tak mau ni ialah orang yang engkar kepada perintah aku.
Jadi kalau kita taat kepada Allah, kita masuk syurga. Wa may yuti'illaha war rasul. Allah Taala sebutkan di hari kiamat dia akan duduk dengan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Jom tuan-tuan kita buat masuk syurga. Macam mana Ustaz nak masuk syurga? Jadi orang yang taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata jangan maki orang, jangan maki. Nabi kata jangan gaduh dengan orang, jangan gaduh. Nabi kata jangan mengumpat, jangan ngumpat. Nabi kata jangan bergaduh, Nabi kata jangan fitnah, jangan fitnah. Susah kan? Saya baru ni ada orang hantar mesej kat saya panjang jela. Berjela-jela panjang tuan ni. Saya nak sebut, nak baca tak mau baca. Duk sebut nak minta maaf, minta maaf, minta ampun, minta ampun. Ustaz, saya banyak mengata pada ustaz, saya banyak fitnah ustaz, saya banyak menyebarkan fitnah tentang ustaz di media sosial. Saya nak minta ampun, saya nak minta ampun, saya nak mai jumpa ustaz, nak minta ampun. Saya takut nanti saya tak boleh masuk syurga. Saya kata abang, dah saya pun tak mau dengar. Saya maafkanlah abang. Saya pun tak mau cerita, tak mau tanya apa yang abang tulis. Cuma saya minta satu je, abang perjelaskan balik apa yang abang fitnah tu dalam media sosial. Macam mana abang buat pada saya, macam itulah abang bersihkan balik. Hak lain-lain tutup buku. Dok, saya nak main jumpa ustaz juga. Saya nak cium tangan ustaz. Tak payah cium, tak apa. Abang pergi cium tangan mak abang. Lagi bagus pada cium tangan saya ni. Bagus tuan-tuan sekarang ni. Orang duk cium tangan ustaz begini. Bagus. Saya tanya dekat dia, mak hang cium macam tu tak? Pergi cium mak lagu tu. Ini cium tangan mak macam tu. Tang dahi cium. Ada macam tu. Hak isteri pula cium tangan suami. Pasal apa tak cium tangan hidung? Tisu. Apa hang ni? Cium tangan mak tang dahi, bukan tang hidung. Jadi kalau kita cium tangan ustaz kita, macam mak lagi dahsyat kita cium. Kalau boleh masuk dalam mulut terus ni. Mak kita. Mak Nabi Muhammad tu tuan-tuan, mengandungkan Nabi Muhammad, punya mulia mak dia, mengandungkan Rasul. Tiba-tiba ada orang kata mak Nabi masuk neraka. Astaghfirullahalazim. Apa lampau ni? Tuan-tuan, mak kita mengandungkan kita. Mustajabnya doa mak. 15 bah ni tuan-tuan. Bila mereka ambil gambar dengan saya, ustaz tolong doa anak saya, ustaz tolong baca doa untuk anak saya, ustaz anak saya sakit, ustaz anak saya tak ada jodoh, ustaz anak saya nak bercerai, ustaz anak saya ni tak boleh bercakap, umur dah 3 tahun, 4 tahun tak boleh. Ustaz. Saya kata pergi duduk. Pergi duduk atas kerusi masing-masing. Sekejap lagi saya baca doa ramai-ramai. Lepas tu akak baca doa sendiri. Sebab apa suruh baca sendiri? Sebab doa akak lagi mustajab daripada saya. Doa bapa lagi mustajab daripada saya. Doa mak, doa bapa paling mustajab. Jom abang-abang kita doa. Boleh jumpa balik anak kita dalam syurga. Boleh bawa anak kita masuk syurga. Ya Allah, selamatkanlah. Selamatkanlah keluarga aku, Ya Allah. Tuan-tuan yang datang jumpa saya ni, tuan-tuan, anak dia nak murtad. Mak pak datang, dia kata, ustaz, anak kami nak murtad dah ustaz. Oi, kalau kami tak setuju menikah apa semua, dia nak masuk agama tu, kahwin, pian mereka. Ustaz tolonglah ustaz. Oi, bayangkan anak yang kita jaga daripada kecil nak masuk agama lain. Ada mak bapak yang bagi menikah anak dia dengan orang yang baru masuk Islam. Masuk tu semata-mata nak menikah dengan anak dia. Lepas-lepas menikah langsung tak jumpa dah anak menantu dia. Cari di Kuala Lumpur tuan-tuan. Rupa-rupanya dia bawa anak dia ni masuk agama dia yang asal. Janji dapat dulu, bawa pergi Kuala Lumpur, kemudian tukar agama anak dia. Teriaklah, dia kata, ustaz kami tak tahu nak habaq lah ustaz, tak tahu nak mengadu dengan siapa lah ustaz. Oh, anak kami masuk agama lain, duk sembuh apa, tak tahu saja, duk teriak.
Saya kata, saya nak kata apa? Abang pun dah baru masuk Islam 2 hari, abang bagi menikah dah. Bagilah syarat dulu, pergi mengaji sekolah pondok dulu. Belajar agama betul-betul. Mengucap pun tak erti, abang dah bagi nikah dah. Alah jadi macam tu. Yang paling saya tak ada lupa tuan-tuan, dia mai jumpa saya, "Ustaz tolonglah, hilang apa? Jenuh cari dah Ustaz." Apa dia? Kucing. La ilaha illallah. Siap tunjuk gambar, "Ustaz tolonglah Ustaz. Rumah akak kawasan mana akak?" "Kawasan tu lah." "Oh, kawasan tu bukan asrama kilang pekerja daripada tu kan? Negara V hujung dia kan?" Situ depa tu pok makan kucing kau Lagi teriak kuat maklum tuan ni. Dia pun buat sate. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi, kesimpulan ceramah kita malam ni, yang pertama, Nabi datang nak bawa kita masuk syurga. Jom kita cari jalan syurga. Kalau boleh kita cari jalan, kita bawa sama-sama anak-anak kita, isteri kita, suami kita ke syurga. Yang kedua, syurga ni muat, semua boleh masuk syurga. Tetapi siapa yang enggan, dia tak dapat. Bukan salah Nabi, bukan salah Tuhan. Dia sendiri yang tak mau jalan untuk masuk syurga. Dan yang ketiganya tuan-tuan, ada satu jalan untuk kita masuk syurga, ialah jalan sebagai suami, jalan sebagai isteri, jalan sebagai anak. Kita dah berada di landasan itu. Jom cari jalan sebagai suami yang baik, isteri yang solehah, anak-anak yang soleh. Syurga menanti kita. Nabi sebutkan, mana-mana perempuan yang mati dalam keadaan suami dia redha dengan dia, maka syurgalah tempat perempuan itu. Tuan-tuan jangan lupa, Nabi sebut kepada kita kan, suami yang terbaik, lelaki yang terbaik ialah laki-laki yang terbaik kepada ahli keluarga dia. Baik, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita jumpa insya-Allah pada tahun 2037. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.